Dia macam mana dia ada kapal angkasa sci-fi lah. Basically dia sci-fi. Tapi dia cerita pasal mitos. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama Abang Beruang lagi. Kali ni kita ulas dua filem yang berkaitan tentang kisah mitos yang ada relate, filem yang ada relate dengan metodologi di India lah. Di India ada kaitan dengan agama dia apa semua, metodologi. Sebelum ni saya ulas Tambat. Jadi Tambat ni, filem Tambat anda boleh tengok. Saya tak tahu saya nak tunjuk kat mana, tapi kat bawah selalu letak description. Dekat description ada link untuk ulasan Tambat. Jadi filem tu pun best untuk ditonton. Dan filem ni pun seronok juga. Tajuk dia Cargo. Sebab saya suka dia ada fuse antara elemen sci-fi dengan metodologi tadi lah. Okey, jadi cerita dia mengisahkan bagaimana seorang demon lah. Seorang demon, tapi dia dalam bentuk manusia je. Kita tengok manusia saya biasa, tapi dia adalah demon yang menguruskan post death transition. Maksudnya transisi selepas kematian. Jadi kalau kita tengok macam mana kalau kata dongengnya, bukan dongeng lah, macam mana dia kata mitosnya, manusia selepas mati dia akan ada dia hidupkan semula, kemudian dia akan ada transisi. Jadi benda ni dia buatkan ada seekor demon yang menjaga sebuah dekat kapal angkasa, di mana setiap kali orang mati kat bumi, dia akan roh dia akan naik atas tu, tapi dia akan sampai macam kargo. Dia dipanggil kargo lah. Roh tadi tu dipanggil kargo. Jadi sampai kat kapal angkasa tu, kemudian dia pakai macam spaceship, dia pakai macam kru kapal angkasa. Jadi dia seorang-seorang demon ni, apa nama dia, Perishka, tak silap lah. Jadi dia uruskan orang ni pemati. Jadi dia tunjukkan macam mana kehidupan dia, yang seorang dekat atas kapal angkasa tu menguruskan roh-roh tadi tu lah. Dia macam-macam lah. Sebab orang mati semua tak sengaja tau. Dia tunjukkan dalam cerita ni pun cara mati macam dia borak-borak. Dia tunjuk sikit orang tu sebelum mati, dia tahu dah sampai. Aku kat mana? Kat kapal angkasa dia. Jadi orang macam tenang-tenang. Okey, saya nak uruskan, hilangkan ingatan. Dia tunjuklah proses dia, orang-orang tu. Dan sehinggalah satu hari dia ni diberikan seorang asisten. Kat situlah pola kehidupan dia macam berubah sedikit lah. Jadi untuk yang nak tengok cerita ni, ni review saya lah. Saya tengok cerita ni, dia macam cerita indie, style independent yang bila saya baca mengenai cerita ni, dia katakan pengarah ni pun nak buat cerita, dia nak buat cerita sci-fi tau. Dia macam tak puas hati dengan projek sebelum ni, jadi dia nak buat satu film sci-fi. Tapi dalam masa yang sama, dia kena cover budget. Jadi dia macam mana nak buat cerita yang setempat. Jadi cerita ni memang dekat sebuah kapal angkasa, tapi ada banyak watak. Dan tapi bajet dia tak adalah sampai satu tempat aja. Ada juga visual kapal angkasa gunakan 3D, kemudian ada juga babak di bumi. Tapi keseluruhan cerita memang cerita pasal demon ni tadi yang duduk kat angkasa tadi. Jadi kita tengok macam mana dia jalani kehidupan dia, macam mana dia jumpa satu watak. Orang kata roh-roh tadi, ada yang macam ni, apa macam tu, ada juga yang cinta sejati lah apa. And then kemudian orang kata pula kehidupan dia tadi berubah bila ada pengganti dia, dan rupanya kat hujung ada sebab kenapa dia ada orang kata kenapa dia ada pembantu. Saya dah cakap pengganti, rupanya nak gantikan dia. Jadi cerita ni lebih fokus kepada tentang kehidupan dan kematian lah. Kalau anda nak tengok dia secara indirect ni, walaupun dia tunjuk cerita sci-fi, macam mana dia fusekan cerita macam metodologi tadi dengan sci-fi, tapi dalam masa yang sama dia ada orang kata usul-usul tentang kehidupan, macam mana orang ni menerima dia hidup. Ada orang tu berdendam tu, dah mati pun macam aku nanti nak kena hidup semula ni, nak kena boleh, macam berterusan dendam dia. Dah mati ada juga benda-benda urusan yang tak selesai. Nampak tak? Jadi benda-benda tu ada ditunjukkan melalui roh-roh yang ditunjukkan tadi. Jadi saya berpendapat kalau anda tak berminat cerita yang setempat dan pacing dia pun tidak terlalu laju, mungkin cerita ni bukan untuk anda. Tapi kalau macam saya, kadang-kadang dah banyak tengok cerita yang style-style begini, jadi kita cuba nampak, cuba lihat dari sudut yang berbeza apa yang disebut tunjukkan. Tapi sebenarnya saya memang tengok sebab saya suka cerita sci-fi sebenarnya. Lagi pelik cara cerita tu, dia rasa macam lagi menarik untuk ditonton lah. Sebab kan kadang-kadang kita dah terlalu banyak sangat tengok cerita sci-fi macam ni, bosan juga, asyik sama je kan. Jadi yang ni pula kita tengok macam mana India pun ada style yang berbeza filem dia. Jadi dua filem yang saya suggest hari ni,
adalah filem daripada India yang orang kata tidak tipikal. Tapi sebenarnya nak cakap tak tipikal pun, India memang dah banyak lah filem yang macam ni, terutama filem Tamil kan. Saya pun baru tahun ni macam start tengok filem-filem Tamil yang menarik. Macam lepas saya tengok Cerita Kargo ni, saya tengok penjelasan dia, saya tengok video YouTube. Lepas tu dekat bawah tu ada orang komen, cerita ni kalau Tambat tu lagi best lah. Jadi saya macam tertanya. Saya pun tengok cerita Tambat dan saya pun dah ulas, memang Tambat tu lagi best dan layak untuk dapat award. Tapi bukan nak compare dua filem ni. Persamaan dia satu je, sebab dia adalah gabungan metodologi macam tu kan. Yang tu pun folklore, orang kata cerita-cerita dongeng. Jadi dia fusekan jadi cerita baru kan. Jadi itu persamaan dia. Tapi sebenarnya ini bukan dua filem yang patut kita compare kan. Jadi kalau anda berminat dengan filem sci-fi yang ada gabungan mitos ni apa semua, boleh tonton filem Kargo, ada di Netflix. Dan jangan lupa seperti biasa, tekan butang subscribe. Terima kasih banyak kepada yang dah subscribe Abang Beruang, kepada yang masih support, kepada yang selalu tonton video-video Abang Beruang. Terima kasih banyak, sangat-sangat. Alhamdulillah, kita ada ramai lah yang baru subscribe. Jadi Abang Beruang ucapkan terima kasih kepada anda. Jangan lupa untuk komen kalau ada apa-apa komen, atau anda dah tengok ke filem ni, ada filem yang awak rasa macam ni best, saya nak dengar apa pendapat Abang Beruang tentang filem ni, mungkin boleh komen dekat bawah tajuk filem. Dan jangan lupa untuk like video ni. Dah tengok tu, tonton, tekan like. Jadi itu saja ulasan Abang Beruang. Bye bye.